Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke Republik Singapura bagi mengadakan keberangkatan negara ke Republik tersebut pada 24 hingga 25 Ogos 2022. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabi'atul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Berangkat ke hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam. Juga hadir di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyembahkan selamat berangkat Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan pemangku pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei bersama isteri masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Changi. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Isteri Puan Wong. Tuan Yang Terutama Edwin Tong, Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia dan Menteri Kedua Undang-Undang selaku Menteri Pengiring dan Isteri, Puan Au Heleng selaku Lady in Attendance dan Tuan Yang Terutama Heng Aikyo, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam dan Isteri. Turut sama menjunjung keberangkatan tiba baginda berdua Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Isteri, dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Siddiq bin Ali, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura dan Isteri. Kali terakhir, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Republik Singapura bagi keberangkatan negara ialah pada bulan Julai tahun 2017 bagi menyambut ulang tahun ke-50 Perjanjian Keboleh Tukaran Mata Wang dan menghadiri perasmian Abode of Peace and the Lion City, a Brunei Singapore Exhibition di Singapore Philatelic Museum. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-7 UTB. Bertemakan Sains, Teknologi dan Inovasi, Pesta Konvo diadakan sempena Majlis Convocation UTB. Majlis berlangsung di Teratak Putih UTB. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan merasmikan Pesta Konvo ke-7 UTB. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacita saya merasmikan Pesta Konvo ke-7 Universiti Teknologi Brunei. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung ke Teratak Putih Fasa 2 UTB bagi menyaksikan pameran yang mengetengahkan inisiatif, projek dan aktiviti para mahasiswa UTB. Persembahan pelajar-pelajar dari Kelab Silat, Tausyeh, muzik tradisional dan persembahan budaya Jepun juga mendapat perhatian Duli Yang Teramat Mulia. Yang akan join Universiti Teknologi Brunei insyaAllah dalam masa 3 tahun ni. Masa ni Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah berupa miniatur Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha. Status harian normal baharu COVID-19, 4 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 324 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 82.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 56.2%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 76.7%. 215 pelajar dan 187 guru diraikan pada Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar dan Guru-Guru Cemerlang Kementerian Hal Ehwal Agama bagi tahun 1443 Hijrah dan 2021 Masihi. Majlis berlangsung di Dewan Banquet Bredex Jerudong.
Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pengiktirafan seumpamanya dihasrat dapat menyuntik motivasi semangat meraih lagi kecemerlangan pembelajaran dan sebagai pemangkin dan inspirasi kepada para guru untuk memberikan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti, lebih dedikasi, kreatif dan inovatif. Sebagai pelajar, mesti tahu macam mana akan mengurus masa. Paling penting juga minta doa dari ibu bapa, guru-guru. Review balik semua kertas dan ulang kaji semua yang sudah cikgu bagilah. Persediaan mengajar itu sendiri. Maksudnya di sini sebelum masuk kelas untuk mengajar, guru itu perlu bersedia dengan lengkap tentang isi pelajaran, menguasai isi pelajaran. Tani bagi semangat arah kanak-kanak itu dengan kepayahan itu bukan halangan untuk diorangkan belajar. Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN dan China membuat perkongsian mengenai hala tuju dasar pendidikan di negara masing-masing yang meliputi 3 bidang, iaitu meningkatkan kualiti sumber tenaga manusia, memperkukuh hubungan kerjasama dalam penyelidikan dan mempromosikan transformasi digital pendidikan. Perkara itu dikongsikan semasa persidangan meja bulat Menteri Pendidikan ASEAN China ketiga yang diadakan secara maya. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dalam ucapannya melalui video prarakaman mengongsikan mengenai inisiatif Kementerian Pendidikan mengenai pelan transformasi digital dalam usaha menjadikan pembelajaran digital sebagai norma baharu dalam sistem pendidikan di negara Brunei Darussalam. Persidangan antara lain bertujuan memperkukuh kerjasama pendidikan antara ASEAN dan Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya. Pada amnya keadaan cuaca negara akan baik pada waktu pagi dan hujan pada waktu petang. Kemarin 2 ribut tropika dikesan iaitu ribut tropika Maun dan ribut tropika Tokaje. Ribut tropika Maun diramal bergerak ke arah barat laut dan ribut tropika Tokaje pula diramalkan bergerak ke arah timur laut dengan kedua-duanya dijangka bergerak menjauhi negara. Walau bagaimanapun, ribut tropika Maun secara tidak langsung akan menyebabkan keadaan cuaca negara menjadi tidak menentu pada minggu ini, terutamanya pada hari ini dan esok. Hujan atau hujan berpetir sekali-sekala dijangka melintasi kawasan darat dan perairan negara, terutamanya pada waktu malam hingga awal pagi. Hujan dijangka sekali-sekala lebat berserta angin kencang dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam. Keadaan laut pada amnya diparas sedikit dengan ketinggian ombak di antara perpuluhan 4 hingga perpuluhan 8 meter. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Para pengguna jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin disaran menggunakan jalan lencongan berikutan penutupan sementara Jalan Hala ke Kota Batu pada Khamis ini 25 Ogos 2022 bermula 6 pagi hingga 4 petang. Jabatan Kerajaan dalam siaran medianya memaklumkan penutupan sementara disebabkan operasi pemunggahan jentera berat di bawah jambatan.